Jawapan dia A. Okey, soalan 2. Susun nombor berikut mengikut tertib menaik. Okey, mengikut tertib menaik. Jadi dia ada dalam ni 2110. Okey, asas 3. Oh, dia lain-lain. Ini asas 3, yang ini asas 4, yang ini asas 5, yang ini asas 2. Okey. Macam mana nak buat ni? Okey, untuk soalan macam ni, mula-mula kita kena tukar semua ni. Tukar kepada asas 10. Okey. Okey, jadi kita buat yang nombor ni dulu. Okey. 2110 ni adalah asas 3. Jadi sini 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 3. Kita darabkan. Ni darab ni dapat 0. Ini darab ni dapat 3. 3 kuasa 2, 9. Darab dengan 1, 9. 3 kuasa 3, 27 darab dengan 2 sama dengan 54. Dan kita tambahkan saja semua ni. Okey, total dia 54 campur dengan 9 campur dengan 3 sama juga, jawapan dia adalah 66. Jadi ini 66. Ni asas 10 ya semua. Okey. Okey, yang kedua. Ini pula. Okey, 3 1 0 asas 4. Jadi 4 kuasa 0, 4 kuasa 1 dan 4 kuasa 2. Jadi kita darabkan saja. Ini akan jadi 0, ini akan jadi 4. 4 kuasa 4 16. 16 darab dengan 3, 16 darab 3 sama dengan 48. Okey, jadi kita tambahkan saja nombor-nombor ni. 48 campur dengan 4 sama dengan 52. Okey, sini 52. Okey, next. Kita selesaikan yang ini pula. Okey. 209 asas 5, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1 dan 5 kuasa 2. Kita darabkan. Ini 5 kuasa 0 sama dengan 1. Jadi darab dengan 9. Dia akan jadi 9. Ini darab dengan 0 jadi 0. 5 kuasa 2 25. Darab dengan 2 sama dengan 50. 25 campur 25 sama dengan 50. Jadi kita tambahkan dia. Jawapannya adalah 59. Sini 59. Dan yang terakhir sekali ini. Okey. 1 0 1 1 0 1. Sini asas 2. Jadi sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 5. Jadi kita darabkan saja. Okey, 2 kuasa 0, 1 darab 1 dia jadi 1. Ini darab dia akan jadi 0. 2 kuasa 2, 4 darab 1. Okey, 2 kuasa 3, 4, 8. 8 darab 1, 8. Ini darab dengan 0, dia akan jadi 0. Dan 2 darab dengan 5. 2 darab dengan 5 pula. 2 kuasa 5, 2 kuasa 5 sama dengan 32 darab dengan 1. Jadi 32. Campur-campur semua ni. Campur-campur, dia akan jadi 32 campur dengan 8 campur dengan 4 campur dengan 1 sama dengan 45. Okey, 45. Jadi soalan dia nak mengikut tertib menaik. Jadi ini adalah 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 3. Ungkapkan 0.00078 dalam bentuk piawai. Okey, jadi 0.00078. Okey, kita gerakkan saja. Kita punya titik perpuluhan 1, 2, 3, 4. Toink. Jadi dia akan jadi 7.8 darab dengan 10. Berapa gerakan kita punya titik perpuluhan? Adalah 4 kali. Okey, macam mana kita nak tahu sama ada 4 ni positif atau negatif? Okey, untuk jadikan daripada bentuk ini, okey, kita nak jadi bentuk ni kan, kita akan 7.8. Okey, kita akan gerakkan ke kiri, betul? Ke kiri. Jadi bila ke kiri, jadi ia adalah negatif. Itulah jawapan dia. Jadi jawapannya 7.8. Jawapannya adalah B.
Okey, soalan 4. Mokhtar mempunyai sekeping tanah berbentuk segi 4 tepat. Okey, dia ada tanah. Tanah dia segi 4 tepat dengan panjangnya adalah 239 meter dan lebarnya adalah 329 meter. Oh, lebar dia lagi panjang lagi. Okay, jadi cari luas dalam meter persegi tanah itu betul kepada dia nak betul kepada 3 angka bererti. Baiklah. Jadi kita cari dulu luas untuk segi 4. Panjang darab dengan lebar. Jadi 239 darab dengan 329 sama dengan 78631. Okey. Jadi dia punya dia nak jawapan betul dalam 3 angka bererti. Jadi dalam 3 angka bererti, betul 3 angka bererti. Okey, ni 1 2 3 dekat sini. Jadi betul 3 angka bererti adalah 78600. Jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan 5. Encik Hafiz, seorang perika baju, mendapati bahawa bilangan baju yang dijual N berubah. Okey, kita terus isi ya. N berubah secara langsung dengan bajet periklanan D dan secara songsang dengan P. Okey, apabila 4,500 diperuntukkan untuk iklan. Okey, kejap. Kita sani kat sini peruntukan iklan sama dengan langsung bajet periklanan D ni bajet periklanan ni peruntukan untuk iklan lah D sama juga RM 4,500. Peruntukan iklan dan harga sehelai baju. Okey, sehelai baju ini sehelai baju. Jadi RM baju, okey, harga baju adalah P sama juga RM100. Didapati bahawa 450 helai baju telah terjual. 450 adalah baju terjual. Mendapati bahawa bilangan baju yang dijual adalah N. Jadi bilangan baju adalah N sama juga berapa tadi? 450. Okey, 450. Ungkapkan N dalam sebutan DP. Okey. Jadi kita kena cari persamaan dia. Jadi ini persamaan N sama dengan KD per P. Okey, kita isi maklumat yang kita dapat tadi. N adalah 450. K kita tak tahu. D adalah ni 4,500 bahagi dengan P adalah 100. Okey. Ni kita darabkan, kita bawa ke atas. 450 darab dengan 100 sama dengan 4,500 K. Okey, 450 darab dengan 100 sama dengan 45,000. 45,000 K. Yang ni kita bawa ke sini bahagi dengan 4,500 bahagi 4,500 K sama dengan 10. Okey, tak ni 110. Okey, sama 10. Jadi dia punya persamaan adalah N sama dengan 10 D per P. 10 P. Jadi jawapan dia adalah B. Soalan 6. Diberi P berubah. Oh, ini masih ubahan lagi. Okey, P berubah secara songsang. Okey, berubah secara songsang jadi 1 per punca kuasa Q. Okey, jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 16, hitung nilai Q bila P sama dengan 10. Okey, jadi kita kena cari nilai K tu dulu. Jadi kita isi saja maklumat yang ini. Okey, dia akan jadi P sama dengan K per punca kuasa Q. Jadi P sama dengan 3 sama dengan K per Q kita adalah 16 di 16 punca kuasa.
Jadi 3 sama dengan K punca kuasa 16 adalah 4. Kita bawa naik atas. Jadi K sama juga 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Jadi kita punya persamaan adalah P sama dengan 12 per dengan punca kuasa Q. Okey, inilah persamaan kita. Okey, untuk dah dapat persamaan ni, kita masukkan pula nilai ini untuk cari Q ni. Jadi nilai Q adalah kita tak tahu, nilai P adalah 10. Okey, masukkan nilai ni. P sama dengan 12 per dengan punca kuasa Q. P sama dengan 10 sama dengan 12 per dengan punca kuasa Q. Kita bawa ke atas, bawa ke sini, dia akan jadi 10. Punca kuasa Q sama dengan 12. Ini 10, kita pindah ke sini, dia akan jadi 12. Sorry, sambung sini, tak cukup tempat. 12 dah, sorry, bukan darab, dia bahagi. 12 bahagi dengan 10 sama dengan, kenapa susun macam ni? Tak mau susun macam ni. Sorry. Lagi sekali. Ini punca kuasa Q sebab kita pindahkan 10 sama dengan 12 per dengan 10 di 12 bahagi 10. Q sama dengan 12 bahagi dengan 10. 12 bahagi 10. 12 bahagi 10. Kalau kata 12 bahagi 10, sini 5, sini 6, betul. Kalau kita bahagi dengan 2, punca kuasa ini kuasa 2 1.44. 1.44. Okey, jadi jawapan dia adalah C. Soalan 7. Azhan bercadang menyertai kayuhan perdana anjuran Taman Tasik. Rajah 7 menunjukkan laluan kayuhannya sepanjang sesi latihan bermula dari titik P. Okey, dia bermula dari titik P dekat sini. Okey, soalan dia, apa soalan dia? Nyatakan laluan maksimum dalam kilometer yang dilalui oleh Azhan sekiranya dia melalui semua titik. Okey, dia nak cari laluan maksimum. Jadi ada A, B, C, D ni. Antara ni mana laluan, antara semua ni mana laluan yang paling maksimum. Jadi itulah jawapan dia. Okey, jadi kita just cari je lah dia punya laluan dia. PQ 5 km, sini 5. Okey, Q ke R 3 km, R ke S 8 km dan dia S ke T 5 km. Okey, itu total dia berapa? Tambah saja. 5 tambah dengan 3 tambah dengan 8 tambah 5 sama dengan 21. Okey, untuk B pula. B, daripada P kita pergi ke Q 5. Daripada Q kita ke T 3. Daripada T ke R 2. Daripada R ke S 8. Okay. Di 5, 10, 18. Jadi A menang lagi. Okay. Next yang C pula. Daripada P ke S. P ke S jadi 9 sini. S ke R 8. Tambahlah 8. R ke T 2 dan T ke Q sini 3. Okey. Di 9 campur 8 17 18 19 20 21 22. Okey, 22. Dan yang akhir sekali D P padam yang dulu. Akhir P ke S 9 campur dengan S ke R 8, R ke Q 3 dan Q ke T sini 3. Okey, tambah sama dengan 9 campur 8 17 18 19 20 21 22 23.
23. Jadi jawapan yang paling maksimum adalah 23. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, soalan 8. Soalan 8. Antara berikut yang manakah benar merujuk pada pernyataan di bawah? Graf H adalah subgraf bagi graf G. Okey, subgraf. Apakah itu subgraf? Okey, ni subgraf. Apa subgraf ni? Okey. Kita tengok note dulu. Okay, ditulis kat sini, bagaimana akan anda mengenal dan melukis subgraf? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan satu graf yang dilukis semula. Jadi macam graf G, yang graf H, dia adalah graf yang dilukis semula, okay? Tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Itulah maksudnya subgraf. Jadi dia sebenarnya samalah, pasangan bucu tepi H dia akan sama, dan dia adalah subset bagi H, subset bagi G, dan tepi-tepi H pun adalah subset bagi G, sebab dia subgraf ni adalah graf yang sama sebenarnya. Jadi untuk menjawab persoalan yang ini, okay, kita tengok satu persatu. Satu, tepi-tepi H, graf H bukan subset. Tadi dah kata subset kan, jadi ini bukan. Bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G. Okey, ini betul. Pasangan bucu tepi graf H adalah sama dengan tepi, ya betul. Pasangan bucu setiap tepi H adalah tidak sama. Jadi ini tak betul. Jadi jawapannya 2, 3. Ni 2, 3 adalah C. Soalan 9. Rajah 9 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh 32 saat. Okey, ni graf laju masa laju per saat, meter per saat. Ini masa dia dalam saat. Okey, hitung soalan dia, hitung jarak yang dilalui dalam m meter yang dilalui oleh zarah itu dengan laju seragam. Okey, laju seragam. Apakah itu maksud laju seragam? Seragam ni maksud dia sama lah, macam pakaian seragam. Kan sama je semua pakaian sekolah. Putih dengan biru. Itu maksud dia seragam. Jadi laju seragam ni, laju seragam terjadi masa ni. Nampak ni? Dia sama je laju dia. Ini laju dia daripada kosong dia menaik betul. Tapi ni sama je. Dia sustain ke laju ni adalah 20. Jadi kita hanya kira bahagian ni sajalah. Okey. Jadi sini 20. Ini berapa? Untuk dapatkan bilangan ini sama dengan 32, kita tolak dengan 12. Jawapan dia adalah 32 tolak 12. Jawapan dia sama dengan 20. Jadi sini 20. Okey, sama. Jadi untuk cari jarak di sini, jarak formula dia sama macam kita cari luas 4 segi. Jadi 20 panjang darat lebar lah. 20 darat dengan 20 sama juga 004. Jadi meter jarak sekarang ni adalah B 400. Okey, soalan 10. Antara koordinat berikut yang manakah ialah penyelesaian bagi sistem ketaksamaan linear? X lebih kecil daripada 5 dan X tambah 3Y lebih kecil daripada 9. Okey. Kita cek satu persatu. Mula kita cek A dulu. Okey, A. Okey, X. Dia tulis kat sini X lebih kecil daripada 5. Okey, ini adalah X, ini adalah Y. Okey. Jadi dia X sini adalah 6. Jadi 6 lagi kecil daripada 5. Jadi ini memang bukan. Jadi A bukan. Okey, jadi kita next kita buat yang B pula. X lebih kecil daripada 5. X adalah 4. Okey, ini okey. Ni lulus. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua ini. X tambah dengan 3Y, dia akan lebih kecil daripada 9. Jadi kita isi ni, kita isi X sama dengan 4 campur dengan 3. 3Y sama dengan 1 lebih kecil daripada 9. Jadi 4 campur dengan 3 darab 1 sama dengan 3. 9 ni jawapan dengan 7. 9. Okey. Jadi ini okey. Ini pun okey. Kemungkinan jawapan dia adalah B. Jadi kita cek saja, kita cek yang lain pula. Nombor 3, cek yang C. C, X
lebih kecil daripada 5, X sama dengan 3 lebih kecil daripada 5. Oh, okey, ini betul. Ini pula kita isi yang X tambah dengan 3Y lebih kecil daripada 9. X sama dengan 3 campur dengan 3Y2 lebih kecil daripada 9. Jadi 3 tambah dengan 3 darab dengan 2 sama dengan 6. 9, 6, 7, 8, 9. 9 lebih kecil daripada 9. Jadi ini bukan. Okay, untuk yang seterusnya kita cek lagi untuk D. Sama juga kita masuk je nilai X lebih kecil daripada 5. Jadi dia punya X dia adalah negatif 1. Okay, negatif 1 ya. Ini lulus. Kita masukkan dalam ni pula X tambah dengan 3Y lebih kecil daripada 9. X adalah sama dengan negatif 1 tambah dengan 3Y sama dengan 4 lebih kecil daripada 9. Negatif 1 campur dengan 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Okey, jadi 12 dia akan jadi 11 lebih tengok ni, ini bukanlah 11, dia lebih besar. Jadi ini bukan. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, soalan 11. Antara pernyataan majmuk berikut yang manakah palsu? Okey. Tengok okey, A. 1 atau 2 ialah nombor genap. Okey, 2, 1 ni nombor ganjil, 2 adalah nombor genap. Tapi dia menggunakan atau di sini. Atau tu sama ada 1 betul ataupun 2 betul. Jadi ini betul. Dia nak yang mana palsu Okey. B. 3 atau 4 ialah nombor ganjil. 3 adalah nombor ganjil, 4 nombor genap. Jadi macam atas ni lah. Ini menggunakan atau. Jadi betul. Melainkan kalau ditulis 3 dan 4 ialah nombor ganjil. Jadi salah lah sebab 4 adalah nombor genap dan dia menggunakan dan. Okey. C. 4 dan 8 ialah gandaan 4. 4 memang gandaan 4, 8 juga gandaan 4. Jadi ini betul. D. 4 dan 10 ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna 4 kuasa 2 ni adalah 2 kuasa 2 sama dengan 4. 10 tak ada. Tak ada. Kalau 5 kuasa 2 pun sama dengan 25, betul? Okey, jadi tak ada. Ini tak ada kuasa 2 sempurna dan dia menggunakan dan di sini. Jadi inilah palsu. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, nombor 12. Apakah faktor sepunya terbesar bagi nombor berikut? Okey, bagi dua nombor ni. Tak sini. 16 X kuasa 2 dan 4X. Okey, jadi dia punya faktor sepunya. Faktor sepunya ni kalau kita darab dia lah. Jadi 4X, okey, tapi 2 boleh. Yang ini tak lah sebab ini dia sebab tengok ni 4X, ini X kuasa 2. Maksudnya dia akan ada X kuasa 2. Dia ada darab X, darab X. Tu yang dia menjadi X kuasa 2 kat sini. Jadi ini bukan, ini pun bukan. Dia antara 2X ataupun 4X. Tapi dia dah bagi tahu faktor sepunya terbesar. Jadi 4 pun boleh fakturkan dengan ini dan 4X juga boleh fakturkan dengan ini. Jadi jawapan dia adalah A. Soalan 13. Khatijah bekerja sebagai tukang cuci dan dibayar RM14 per jam. Okey, dia dibayar RM14 per jam. Tentukan tempoh masa beliau perlu bekerja untuk mendapatkan bayaran sebanyak 150. Jadi dia okey. 14 dia dapat RM14 untuk 1 jam, betul? Okey, 1 jam dia dapat RM14. Jadi berapa dia nak dapat? RM105. Ini untuk berapa jam? Kita tak tahu. Kita nak cari yang ini. Okay? Katakan kita letak ni X jam. Okay? Jadi kita darab silangkan dia. 14X sama dengan 105 darab dengan 1. Jadi X sama dengan 105 bahagi dengan 14. Jawapan dia adalah di 7.5 jam. 7.5 jam bersamaan dengan untuk cari point 5 jam ni kita nak tukar pada minit sebab ini minit. Kita darab dengan 60, dia bersamaan dengan 30 minit. Jadi dia sama juga dengan 7 jam 30 minit.
Jadi jawapan dia adalah D. Soalan 18. Rajah 18 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Okey, yang dilukis mengikut skala 1 nisbah 5/2. Diberi luas lukisan berskala PQR adalah 165. Okey, luas lukisan ni, luas dia adalah luas lukisan ni, luas yang ini sama dengan 165 cm persegi. Diagram ini dia punya soalan dia. Hitung panjang sebenar PQ. Okey, dia nak tahu panjang ini. Panjang sebenar. Ini adalah lukisan. Okey, jadi kita cari dulu luas. Yang ini dia dah bagi luas sama dengan 165. Okey, luas segi 3 sama dengan 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi luas dia bagi 165 sama dengan 1/2 darab dengan tapak 15. Tinggi yang kita nak cari, tinggi ini kita tak dapat lagi T. Jadi ini kita bawa, kita pindahkan ke sini. Dia akan jadi T sama dengan 165 darab dengan 2 bahagi dengan 15. Di 165 darab dengan 2 bahagi 15 sama dengan 22. Jadi PQ ni adalah 22. Okey, ini adalah lukisan. Dia nak dalam hitung panjang sebenar. Jadi kita tengok ini 22 di sini. Kalau ini adalah yang sebenar. Okey, skala. Jadi ni darab dengan 22, kita akan dapat 22. Jadi ini pun kita darab dengan 22. Jadi 22 darab dengan 5/2. 22 darab dengan 5 bahagi dengan 2 sama dengan 55. Jadi dia punya PQ yang sebenar adalah 55D. Okey, soalan 19. Rajah 19 menunjukkan dua buah silinder yang sama saiz. Okey, silinder P dan Q. Okey, dia sama saiz. Silinder P diisi dengan air separuh penuh. Okey, ini silinder P dia separuh penuh, yang silinder Q adalah penuh. Okey. Dia kata hitung nilai X. Okey, itu saja info diberi. Jadi kita kena cari nilai X. Okey, silinder ni adalah silinder yang sama saiz. Jadi dia adalah sama. Cuma bezanya ini diisi penuh, yang ini diisi separuh. Separuh lagi dia tak isi. Jadi okey, kita try buat macam ni. Sebabkan ini isi separuh, jadi 5X kita darab dengan 2. Betul tak? Kalau sini 5X, sini mesti 5X. Betul? Okey. Jadi ini sama dengan 7X darab dengan 18 sebab diisi penuh. Jadi dekat sini kita ini bila darab dia akan jadi 5 darab dengan 2 sama dengan 10X. Sama juga 7X tambah dengan 18. Ini kita pindah ke sini. 10 tolak 10X tolak dengan 7X sama dengan 18. Jadi 7. Jadi 3X sama dengan 18. Jadi X sama dengan 18 per dengan 3. Berapa darab 3 dapat 18 adalah 6. Jadi X sama dengan 6. Okey, B jawapan dia. Okey, soalan 20. Diberi min bagi 5 nombor ialah 14. Jika 2 nombor ditambah dalam set data nombor tersebut iaitu M dan M tambah 2, min baru ialah 20. Hitung nilai M. Okey, dibagi. Kita buat satu persatu dulu. Jadi dekat sini kita cari kita guna info yang pertama ni. Diberi min bagi 5 nombor ialah 14. Jadi ini adalah min. Okey. Dan 5 nombor ini adalah N. N sama dengan 5.
Jadi min sama dengan 14. Jadi kita nak cari total X. Total X-nya sama dengan 14 darab dengan 5. Okey. Empat belas darab 5 sama dengan 70. Ini adalah total X dia. Okey, jadi sekarang ni dua nombor ditambah dalam set data nombor tersebut, iaitu M dan M tambah 2. Okey. Tadi N sama dengan 5 dan sekarang ni ada dua nombor yang ditambah. Jadi N yang baru adalah new N sama juga 7. Okey. Sebab 5 tambah 2 sama dengan 7, iaitu dia tambah M dengan M tambah dengan 2. Jadi dia punya min baru adalah 20. Okey. Jadi kita buat macam ni. Okey, min adalah total X bahagi dengan N. Betul. Jadi min baru adalah 20. Okey. Ini adalah 20. Jadi total kat sini, total X yang tadi total X adalah 70 yang asal, kita tambah dengan yang dua nombor baru tadi, M dan tambah M campur 2. Jadi M campur dengan M tambah 2 bahagi dengan N yang baru tadi adalah 7 bahagi dengan 7. Jadi ini kita bawa ni atas, 20 darab dengan 7 sama juga. Kita buka kurungan 70 campur dengan M campur dengan M campur 2. Okey, 20 darab dengan 7, 0, 14. Sini jadi 72. Okey, 70 tambah dengan 2, jadi ini 2M. Ini kita bawa ke sana, jadi 140 tolak dengan 72 sama dengan 2M. 140 tolak dengan 72 sama dengan 68. Sama dengan 2M. M ini kita bawa ke sini. M sama juga 68 bahagi dengan 2. 8 bahagi 2 sama dengan 34. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, Rajah 21 menunjukkan lingkup bulatan GSTL, LURG, MRSK dan KTUM. Okay. Masing-masing berjejari sama dan berpusat di M, K, L dan J. Okey. Berdasarkan Rajah 21, tentukan kedudukan titik X yang bergerak dengan keadaan X sama dengan J dan X sama dengan L. Okey, dia nak kita cari titik X tu berada di mana dan bila XJ dia mesti sama dengan XL. Okey, macam tu. Macam nak cari Okey, kita tengok satu persatu lah. Kita tengok A dulu. Ni garisan MK. Jadi kita buat satu garisan di antara kat sini MK. Terus. Okey. Kalau lah misal kalau titik X tu kita letak titik X berada di sini X. Okey. X ke L dan X ke J. Di garisan ni adalah sama. Jadi XJ sama dengan XL. Okey. Katakan kita letak titik X ni berada di sini. Okey. X. Jadi kita buat satu garisan XL dan XJ. Pun sama juga. Sama. Okay. Kalau garisan tu berada di sini, garisan titik X tu berada di sini, jadi XL dan XJ. Jadi dia sama. Sini sama, sini sama. Jadi besar kemungkinan jawapan dia A. Okey. Kenapa saya kata A? Kita saja check. Okey, kita saja check. Yang lain. Kita tengok yang B pula. B ni garis RT. Garis RT, kita tengok RT, kita buat satu garisan lurus RT. Okey.
Kita tengok sama tak macam tadi. Okay, katakan titik X berada di tengah-tengah ni. Sini adalah X, jadi XL. X dengan J. Jadi ini samalah sebab dia berada di tengah-tengah. Okay, katakan pula kita letak titik X ni berada di sini. Okay, X. Di sini XJ. Ini pula X ke L. Sama tak? Tak sama sebab sini dia tak sama. Dia tak sama. Sini panjang lagi. Nampak tak? Sini dia pendek. Okey, kalau kita letak garisan titik X tu berada di sini, XL, dan pergi yang titik ni ke XJ. Sama juga. Dia tak sama. Nampak? Ini dia lagi panjang. XJ yang ni lagi panjang daripada XL di sini. Jadi jawapan dia adalah A. 22. Antara berikut yang manakah adalah benar? Okey. Dibagi dekat sini jenis sisi 4 dengan bilangan paksi simetri. Okey, kita kena faham apakah itu paksi simetri. Okey, paksi simetri. Paksi simetri ni adalah bila ada dia lah titik tengah di garisan tengah. Yang tengah-tengah. Bilangan di bila garisan tengah, bilangan di kiri sama, di kanan pun dia mesti sama. Okey, contoh saya bagi yang ni. Segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat bila kita garis di tengah-tengah ni. Di sini bilangan dia adalah sama, di sini bilangan dia adalah sama. Kita pun boleh potong kat sini. Okey, bilangan sini sama, bilangan sini adalah sama. Boleh tak segi 4 tepat ni kita buat macam ni? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat tak boleh buat macam ni. Kalau segi 4 sama, kalau sama kan, sama sisi, okey, kita boleh buat garisan macam ni. Garisan macam ni. Sini boleh, dan sini boleh. Ini kalau segi 4 sama. Segi tepat-tepat ada dua saja. Sini tak ada. Dua saja. Jadi ini dia bagi satu. Jadi ini adalah salah. Dan pernyataan betul ke salah? Okey, adalah benar. Okey, ini adalah jenis lelayang. Lelayang dia punya paksi simetri dia adalah di sini. Di sini. Paksi simetrinya. Tengah-tengah ni saja. Kalau kita nak lipat macam ni, tak boleh, dia tak sama. Tengok ukuran dia. Dia punya bentuk pun tak sama. Jadi dua adalah salah. Okey, ini adalah segi 3. Ini adalah segi 4 sama tadi. Kita buat ni adalah sama macam ni tadi. Jadi ini kita ada 1, 2, 3, 4. Sini dia bagi 3. Jadi ini adalah salah. Jadi tinggal A, iaitu jenis trapezium. Dia tulis bilangan paksi simetrinya adalah kosong. Jadi kita cek betul ke kosong. Kalau kita nak garis kat sini, ya, memang dia tak sama. Nampak tak? Dia tak sama. Kalau kita nak garis macam ni pun tak sama juga sebab ini lagi pendek daripada ni. Jadi ini pun tak juga. Kalau kita nak garis macam ni pun dia tak sama juga. Nampak ni lagi besar daripada ni, kawasan ni. Jadi bilangan paksi simetrinya adalah kosong. Jadi ya, jawapan ni adalah A. Rajah 25 menunjukkan sebuah bulatan UTS pada garis pada pusat O. Okey. UTS lah ni pada pusat O. Okey. Garis lurus KTL dan MSL masing-masing ialah tangent. Okey, tangent pada bulatan pada titik T dan titik S. Cari nilai X. Okey, dia nak cari nilai X. Kita padam dulu. Okey. Soalan nak X ini. Titik X di sini. Okey, sudut ni. Okey. Jadi apa info yang kita ada sekarang ni? Okey, info yang kita ada sekarang ni dekat sini. Dia bagi ni je. 130 darjah dekat sini je. Okey. Garisan OT dengan garisan OS ni, dia hujung bulatan pergi ke titik tengah, hujung bulatan pergi ke titik tengah. Jadi kita boleh kata ini adalah jejari lah. Jadi dia sama, sini sama dengan sini. Jadi bila sama, sudut tepi ni
akan sama. Okey, jadi untuk cari sudut tu 180 darjah tolak dengan 130 sama dengan 50. 50 adalah jumlah sudut tepi ni, jadi kita bahagikan dengan 2 bersamaan dengan 25 darjah. Jadi sini 25 darjah dan sini pun 25 darjah. Okey. Jadi bila rupa dia macam tu. Bila bulatan kita ada bentuk yang macam arrow ni, nampak? Arrow ni. Jadi sudut sini, katakan sudut sini X, kita boleh cari sudut di sini. Sudut di sini dia sama dengan X bahagi dengan 2. X ni kita bahagi dengan 2, kita akan dapat sudut di sini. Jadi kita tengok lukisan ni, nampak tak sini, ni dan ni. Dia macam ni lah. Macam ni. Okey, jadi sini dia bagi sini 130. Jadi kita boleh cari sudut sini, betul tak? Okey, untuk cari sudut ni 130 kita bahagikan dengan 2 sama dengan 2 bagi jadi 6, 4, 6, 12. Ada bagi 10, 5. Jadi 65 darjah. Sini 65 darjah. Okey, jadi apa lagi dia punya info dia? Okey. Nampak tak ni? Ada yang anak panah ni dengan anak panah ni. Okey, anak panah ni menunjukkan ia adalah satu garisan selari. Okey, bila satu garisan dia selari, dia samalah. Garisan tu dia sama selari. Jadi kalau ada satu garisan dekat sini, dia boleh jadi macam huruf Z. Tengok macam ni. Nampak tak? Macam huruf Z. Jadi kalaulah sini sudut sini sama dengan X, sudut sini juga sama dengan X. Okey, kita tengok lukisan yang dekat sini. Sini garisan ni, nampak tak? Sini turun sini dan ke sini ada jadi huruf Z kan. Sini adalah 65 darjah, jadi sini pun akan sama 65 darjah. Okey, bila situ 65 darjah, kita boleh cari tau sudut sini yang kecil ni. Sudut kecil ni. Sebab apa? Sebab ini adalah garisan yang ni KTL ni. KTL ni adalah tangent kepada bulatan. Bila tangent kepada bulatan, titik T ni ke O, titik T ke O ni kan, titik T ke O, ini sudut ni adalah 90 darjah. Dia mesti 90 darjah. Jadi sudut untuk ini yang kecil ni 90 darjah tolak dengan 65. Okey, 90 tolak dengan 65 sama dengan 5, sini 8 sama dengan 25. Jadi sudut kecil ni adalah 25 darjah. Okey, sudut ni kita dapat. Kita dapat sudut ni, kita dapat sudut ni. Okey, kita boleh cari sudut yang ini, sebelah yang ini. Okey, dia bagi sini 130. Sudut untuk satu bulatan dia sama dengan 360. Jadi untuk cari sudut yang ini kat tepi ni, kita tolak dengan 130. Okey, 130 yang ni tolak 130, tolak 130, kosong. 6 tolak 3 sama dengan 3, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi sini sudut je 230 darjah. Jadi sekarang kita boleh cari sudut ini. Sudut di sini. Okey. Sudut tu. Okey, ini adalah dia ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Okey, untuk cari 4 sisi punya sudut dalaman, 4 sisi, kita tolak dengan 2 darab dengan 180. Ini adalah formula untuk cari sudut dalaman. Kalau dia 5 sisi, 5 tolak 2 lah darab dengan 180. Okey. Jadi jawapannya adalah 360. Jadi total sudut ni adalah 360. Ini sudut ni kita dapat, sudut kecil ni kita dapat, dan sudut sini kita dapat, dan kita tolak je lah. Okey. 360 dia bersamaan dengan 65 campur dengan 25 campur dengan 230. Okey. 65 di sini, 65, 25 yang kecil. Sorry, bukan yang ini. Sorry, yang ini. Ini sudut tepi ni kan. Ini sudut yang ini, tepi ni.
Yang ni 65 yang ini. Yang ini yang saya color ni. Ini adalah sudut sini 25. 65, 25 dan 230 adalah sudut di sini yang saya color ni 230. Jadi campur dengan sudut sini. Ini kita katakan ini adalah sudut sudut Y lah kan, Y. Okey. Sama juga 320 campur dengan Y. Jadi Y sama dengan 360 tolak dengan 320 sama juga 40. Jadi sudut ini adalah 40 darjah. Jadi X sama juga 40. Sudut 40 tambah dengan 25. Yang ini sama juga 65 darjah. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, soalan 26. Diberi satu nombor ni semester X ialah integer bagi dia bagi satu range. Satu range ni A sama dengan X sama dengan ganda bagi 5 dan maka NA ialah apa? Okey. ABC. Okey, mula kita buat dulu yang ni. Yang pertama ni, okey. Jadi X adalah dalam lingkungan 35 dan dia mesti kurang daripada 70. Okey, jadi dia tulis kat sini A adalah gandaan bagi 5. Jadi kita senaraikan 35 40 45 50 55 60 60 65 70. Bukan kena ingat ini X kurang daripada 70. Jadi 70 tak termasuk lah. Okey, jadi dia nak tahu maka NA adalah N adalah bilangan dia saja. Jadi kita kira saja 1 2 3 4 5 6 7. Jadi jawapannya adalah B. Raja 27 menunjukkan gambar raja van PR dengan Q. Antara berikut operasi set yang manakah mewakili rantau berlori? Okey, jadi kita kena pastikan antara A, B, C atau D ni mewakili rantau berlori ni. Jadi kita cek satu-satulah. Okey, untuk A dulu. Kita tengok A ni, okey, P U, bila U ni dia semua sekali. Jadi P, U, Q. Jadi kita colorkan P, U, Q semua ni. Okay, buat satu-satu dulu Dan persilangan R. Nampak tak ada R? Ada tick ni. Saya tak ingat apa maksud ni. Tapi maksud dia adalah kita tak mau R ni. No R. Jadi kalau dia tak mau R, terpadam semua yang ada kena mengena dengan R. Adakah ini jawapan dia? Tidak Sebab dia nak operasi set mewakili rantau berlori. Rantau berlori ini je kan. Ini tengah-tengah ni je. Ni ada kat sini, ada kat sini. Jadi ni bukan. Jadi A ni bukan. Okey, kita try yang B pula. Kita try yang ni. P bersilang dengan Q. Okey, ni kalau macam ni dia bersilang, maksud dia bersilang ni yang kat sini. Dia bersilang. Okey. Jadi P bersilang dengan Q di sini, dia bersilang. Dan bersilang dengan R, dia pun tak mau R juga. Jadi kita padam yang ada kena-mengena dengan R. Jadi dia hanya ada berada di sini. Jadi jawapan dia adalah B. Antara berikut yang manakah bersamaan dengan punca kuasa 3, 4, kuasa 2? Okey, bila ada macam saya bagi contoh punca kuasa punca kuasa 4, punca kuasa 3. Kadang-kadang orang dia tak mau tulis dia tak nak ada simbolnya punca kuasa ni. Jadi macam mana dia tulis? Dia akan jadikan dia 4
1/3. 4 1/3 ni dia samalah juga dengan punca kuasa 4 punca kuasa 3. Itu jawapan dia. Jadi ini macam kita punya soalan sekarang ni ada 2 dekat sini kan. Okey, ini sebenarnya ini adalah 4 kuasa 1. Jadi itu yang dia jadi 4 1/3. Jadi kalau keadaan ini 4 kuasa 2, dia akan jadi 4 2/3. Dia samalah juga dengan punca kuasa 3, sini 4, sini 2. Jadi jawapan dia adalah 4 2 3. Jawapan dia A. Okey, rajah 29 menunjukkan 2 garis lurus ST dan SU yang dilukis pada satu satah krater. S berada pada paksi Y. Okey. Jadi diberi bahawa persamaan garis lurus ST ialah Y sama dengan X tambah dengan 6. Okey, dibagi dekat sini ST persamaan dia adalah Y sama juga X tambah dengan 6. Koordinat titik U adalah 4 0. Okey, ini adalah X, ini adalah Y. Okey. Jadi cari kecurunan SU. Okey, nak cari kecurunan SU. Okey, untuk cari kecurunan SU kita kena tahu koordinat S dan koordinat U. U kita dah ada 40 tapi kita tak dapat koordinat untuk S. Jadi macam mana kita nak cari koordinat S? Okey, dia dah bagi persamaan garis lurus ST adalah Y sama dengan X tambah dengan 6. Okey. Ini titik S berada dekat paksi Y. Kan? Jadi dekat X dia adalah kosong. Kan? Dekat sini. Dekat sini adalah kosong. Jadi X untuk titik S adalah kosong. Jadi Y kita tak tahu. Y ni kena cari. Jadi untuk cari Y kita gunalah persamaan ni tadi. Y sama dengan X tambah dengan 6. Jadi apabila X sama dengan kosong, okay, kosong tambah dengan 6, Y sama dengan 6. Jadi ini kedudukan ni adalah 6. Okay. Jadi Y dia adalah 6. Jadi kita dapat dah koordinat S. Jadi ini kita nak cari kecurunan SU. Untuk mencari kecurunan ada formula. Kita tengok dekat untuk mencari rumus kecurunan, kita tengok dekat awal page ni ada rumus. Kita cari rumus kecurunan ni, jarak distance titik tengah. Oh ini dia M adalah kecurunan lah. Inilah kecurunan. Jadi kecurunan sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Untuk mencari kecurunan sama dengan M, okay, sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi SU, jadi ini adalah X1, sini Y1, sini X2, sini Y2. Jadi Y2 adalah 0 tolak dengan Y1 adalah 6 per dengan X2 sama dengan 4 tolak dengan X1 adalah 0. Jadi dia akan jadi negatif 6 per 4. Okey, kita kecilkan dia, sini 2, sini jadi 3. Jadi dia akan jadi negatif 3 per 2. Jadi jawapan dia adalah negatif 3 per 2 D. Okay, rajah 30 menunjukkan satu set data panjang ikan dalam cm yang dikumpulkan daripada salah seorang pemancing dalam satu pertandingan. Cari julat antara kuartil. Okay, dia nak julat antara kuartil bagi set data itu. Okay, dia bagi nombor. Okay, bila dapat soalan macam ni, kita kena susun dulu nombor dia daripada nombor kecil ke nombor besar. Okay, kita identify dulu nombor yang paling kecil ni 10, 11. Okey, 10. Ini adalah nombor yang paling kecil, 10. 10 tak ada, jadi 11. Okey, 11. Ini ada 11 lagi, 1 2. Ada lagi 2, 11.
Okey, dah habis 11, 12, 1, 2, 2, 12, 13, 1, 1 saja 13. Okey, 14, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 14, 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 15, 16. 1, 2, okey, ada 2, 16. 16, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 17 dan 17, 18. Okey, ni yang paling besar ni je. Okey, julat antara kuartil. Jadi kita cari nombor tengah dia dulu. Kita kena cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi kita cari nombor tengah dulu. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini tengah-tengah dia. Okey. Ni adalah nombor tengah dia. Okey, ni nombor tengah dia. Okey. Jadi kita cari antara ni pula nombor tengah untuk kuartil yang pertama kat sini. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini dia. Ini adalah kuartil 1. Dan yang ni pula. Ni 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini adalah kuartil 3. Ini adalah kuartil 2 lah kan. Jadi julat antara kuartil sama dengan kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Jadi 16 tolak dengan 12 sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 4. Jadi jawapan dia adalah B. Okay, jadual 31 menunjukkan kekerapan jisim pelajar perempuan tingkatan 2 mawar. Okey, dia bagi 1 berat kekerapan. Okay. Ini adalah F. Sorry. Okey, jadi ini adalah F, ini adalah X. Okey, bila dia bagi satu range macam ni 20 ke 29, jadi kita buat apa ni, X 1 tambah dengan X X2. Ini X1 lah, ini X1, ini X2. Kita tambah dua nombor ni, X1 tambah X2 kita bahagi dengan 2. Jadi dapat jawapan dia kita letak, dia akan jadi X lah. Okey, jadi 20 tambah dengan 29 bahagi dengan 2 sama dengan 24.5. 30 tambah dengan 39 bahagi 2, 34.5. 40 tambah dengan 49 bahagi dengan 2, 44.5. Semua 24.5, 34.5, 44.5. Jadi dekat bawah mesti 54.5 sama je sebab range dia sama. Jadi sini 64.5. Okey. Jadi dekat sini kekerapan dia. Dan sini kita carilah fx dia. Okey, fx adalah f kita darab dengan X. Okey, di 2 darab dengan 24.5 sama dengan 49. 10 darab dengan 34.5 sama dengan 345. 44.5 darab dengan 4, 178. 3 darab dengan 54.5 sama dengan 163.5. Dan 1 darab dengan 64.5, 64.5. Okey. So kita ada X, kita ada F dan kita ada Fx. Okey, sekarang ni apa soalan dia? Kita ni main kira je. Tengok soalan dulu. Hitung min. Min apa
manakah formula min? Jadi formula macam biasa kita tengok dekat atas, dekat sini min. Kita cari formula untuk min. Ni jarak laju. Mana min. Ni bukan min. Okey, ni dia min. Sebabkan kita guna fx tadi, jadi kita ambil. Ni ada dua kan, nampak ni. Ini pun min, ini pun min, nampak tak? Tapi untuk latihan tadi adalah dia bagi dalam bentuk frekuensi, ada f. Jadi kita ambil yang ini. Kalau dia tak ada f, kita ambil lah yang ini. Dia sebenarnya sama je. Cuba tengok, kan sama ni. Total x bagi dengan n dengan fx bagi dengan f. Sebenarnya sama je sebenarnya. Tapi untuk latihan ni kita ambil yang ni. Min sama dengan total fx per total f. Formula min sama juga total fx per dengan total f. Okey, dekat sini kita ada fx, sini kita ada f. Jadi kita totalkan saja total f. Okey, kita tambahlah semua ni. Okey, sama dengan 2 campur 10 tambah 4 campur 3 campur 1 sama dengan 20. Okey, untuk total fx pula, total fx sama juga, campur semua nombor-nombor ni. 49 campur 3 45 campur 1 78 campur 1 63.5 campur dengan 64.5 sama dengan 800. Okey. Jadi kita masukkan dalam kita punya formula tadi. Total fx adalah ini, jadi 800. Total f adalah ini, bahagi dengan bahagi dengan 20 20. Okey, jadi 800 bahagi 20 sama dengan 40. Jadi jawapan dia adalah D. 32. Antara berikut yang manakah bukan merupakan kaedah pengumpulan satu data? Okey, kaedah pengumpulan satu data macam mana? Okey. A. Numerik adalah nombor kan? Ni nombor. Okey, sekejap. Tengok B. B eksperimen. Okey, eksperimen. Kita daripada eksperimen kita dapat keputusan dia. Jadi ia adalah satu kaedah. Okey, ini bukan. Jadi pemerhatian bila kita nak buat kumpul data, kita memerhati sesuatu dan tinjauan survey pun boleh juga adalah merupakan satu kaedah juga untuk kumpul data. Jadi jawapannya adalah A. Antara peristiwa bergabung berikut yang manakah merupakan peristiwa bersandar? Okey, peristiwa bersandar. Bersandar ni dia ada dia ada kena-mengena. Kalau kita tengok English ni kan dependent. Kalau independent kan dia seorang. Jadi dependent ni dia mesti dia mesti bersamalah, ada kena-mengena. Jadi kita tengok satu persatu. A, 2 keping duit shilling adil dilambung secara serentak. Peristiwa untuk mendapatkan gambar dan nombor. Okey. Bila ada 2 keping duit shilling dan dilambung secara serentak, jadi keputusan untuk event dia ada 2 lah. Satu, event pertama dengan 2 kan. Jadi keputusan dia takkan ada, tak ada efek. Keputusan ni sendiri, keputusan ni pun dia sendiri. Dia tak ada efek. Okey. Untuk B, sebuah roda putaran yang mempunyai sektor huruf dan sektor nombor. Peristiwa jarum putaran berhenti pada sektor huruf sebanyak 2 kali berturut-turut. Okey. So roda putaran kan? Roda putaran tu macam roda, kita pusing macam tu. Jadi dia kalau nak kata kes ni, dia lebih kurang macam ni je. Dia kiranya keputusan kan ni sebanyak 2 kali berturut-turut kan. Keputusan event A dengan event B, keputusannya dia takkan efek untuk kes yang inilah. Jom untuk C. Okey, sebuah bakul mengandungi 20 apple dan 10 biji daripadanya adalah rosak. Okey, peristiwa untuk mendapatkan 2 biji apple yang elok yang dipilih satu per satu tanpa dikembalikan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, dalam satu bakul dia ada 20 biji apple. Okey, 10 adalah rosak dan 10 lagi adalah rosak dengan tak rosak kan.
elok lah, elok. 10 lagi elok. Jadi dia nak peristiwa yang mendapatkan 2 biji apple yang elok dipilih satu persatu tanpa dikembalikan. Okay, kita tengok dia punya probability dekat sini yang elok. Jadi probabilitinya adalah 10/20, dan itu untuk apple yang pertama kan. Jadi untuk apple yang kedua dia akan jadi 9/19. Jadi tengok ini dia berubah. Jadi keputusan yang kedua ni, yang event kedua, dia akan ada kena-mengena benda ni. Dia akan ada efek lah, ada efek. Jadi itulah maksud dia peristiwa bersandar tu. Okay, dependent event. Jadi dia punya jawapan dia adalah C. Okay, Amsyah membeli sejumlah 75 biji durian yang terdiri daripada jenis montong, musang king, udang merah, D24 dan duri hitam. Oh, banyaknya je. Okey, ini masih lagi soalan probability. Okey, ini kita letak sini. Okey, ada 70 biji durian. Okey, total dia adalah 75 biji durian. Ada jenis montong, musang king, udang merah, D24 dan duri hitam. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Okey. Kebarangkalian mendapat durian dari D24 dan udang merah adalah 3/5. Udang merah kebarangkaliannya adalah 3/5. Okey, jika jumlah durian jenis montong dan musang king menyamai, okey, kalau jenis montong dan musang king menyamai durian duri hitam, hitungkan kebarangkalian mendapat durian duri hitam. Okey, untuk jadi kita cari dulu berapa jumlah ini durian udang merah dengan D24. Disebabkan dia dah bagi kebarangkalian sebanyak 3/5. Jadi kita kira je lah. Udang merah dengan D24 sama dengan 3/5 sama dengan 3/5 darab dengan 75. Jadi 3/5 ini 1. 75 kita bahagikan dengan 5 sama dengan 15. Okey, 15 darab dengan 3 sama dengan 45. Okey, di jumlah ni adalah sama dengan 45. Di baki yang lain-lain adalah baki untuk montong, musang king dengan duri hitam lah. 75 kita tolak dengan 45 sama dengan 30. Okey, jadi 30 ni adalah yang mewakili montong, musang king dan duri hitam. Okey, ikut soalan ni, jika jumlah durian jenis montong dan musang king menyamai jumlah durian duri hitam, hitung kebarangkalian. Okey, dia kata jumlah montong tambah dengan musang king ni menyamai duri hitam. Dia sama dengan duri hitam. Okey, sini montong, sini musang king, dia sama dengan duri hitam. Jadi duri hitam macam tu. Jadi dia ada, tengok, 1, 2, 3, 4 bahagian. Jadi 30 ni terbahagikan dengan 4. Bahagikan dengan 4 bahagian sama dengan 7.5 lah. Setiap bahagian ni ada 7.5, 7.5, 7.5, 7.5. Betul tak? Okey, jadi hitung kebarangkalian mendapatkan durian duri hitam. Jadi kita cari berapakah duri hitam ni. Duri hitam adalah ini lah. Okey, 7.5 darab dengan 2 sama dengan 15. Kebarangkalian untuk mendapatkan duri hitam adalah 15/75. Okey, 15 ini per 75. Jadi kita kecilkan dia. Sini kita darab bahagian dengan 5 jadi 3. Sini darab sini jadi 15. Okey, kita kecilkan lagi. 3 dapat 1, 3 dapat 5. Okey, jadi jawapannya adalah 1/5.
Jadi jawapannya adalah B. 35. Salma menyimpan 50,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Okey, dia simpan simpanannya adalah simpanan RM 50,000. Okey. Pada awal tahun berikutnya, tahun depan, dia kata dalam selama setahun ni, pada awal tahun berikutnya, beliau mendapati baki akaunnya adalah X dengan hibah 3% daripada pihak bank. Hitung nilai X. Okey, kat sini hibah. Apakah maksud hibah? Hibah ni kalau dari term kan orang dah meninggal, jadi dia meninggalkan harta, jadi dia buat wasiat. Dia bagi, aku wasiatkan harta ni kepada anak. Jadi wasiat ni dia bagilah harta kepada anak. Jadi dia bagi tu sebagai hadiah, betul tak? Jadi hibah ni pun dia sebenarnya macam wasiat juga, tapi wasiat ni lebih pada cakap. Dia bukan on paper. Maksud on paper ni adalah dia ada pergi ke amanah raya macam mana. Kalau hibah ni dia on paper. Kita pergi ke amanah raya, kita boleh kita hibahkanlah harta kita pada anak sekian-sekian. Macam itulah. Itu maksud dia. Jadi hibah ni adalah hadiah. Jadi bila kita kata hadiah tu kita dapat lah kan. Lain lagi kalau ni adalah akaun simpanan. Selalunya kalau akaun simpanan, kalau ada persen yang di-charge pada bank tu, jadi akaun simpanan tu kita dapat lah. Jadi benda tu akan tambah kepada kita. Jadi untuk buat ni, hibah ni 3% ni, hibah 3%, kita darab je lah sebanyak 50,000 disebabkan ia selama 1 tahun saja. Jadi kita tak perlulah darab apa-apa sebab dia setahun kan. Kalau kita darab pun kita darab 1 tahun. Macam tu je lah. Okey, jadi jawapan dia adalah 50,000 darab dengan 3% sama dengan 1,500. Jadi dia punya jumlah baru adalah kita tambah je 005 15. Jadi 51 ni jawapan dia adalah C. Badrul memiliki sebuah rumah pangsapuri di Bandar Permai dengan nilai tahunan. Ini nilai tahunan sebanyak 12,000. Diberi bahawa kadar cukai pintu adalah sebanyak 6%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Badrul bagi setiap setengah tahun. Okey, jadi untuk kita nak kira dia punya cukai pintu dia. Jadi cukai pintu sama dengan 6%. Okey, 6% ni kita darab je dengan nilai tahunan dia 12,000. Sama juga 720. Okey, ini untuk cukai pintu untuk dalam masa 1 tahun. Okey, mengikut soalan dia kata berapa yang Badrul kena bayar bagi setengah tahun. Jadi untuk setengah tahun kita bahagi 2 je lah kan. Setengah tahun 6 bulan lah kan. Okay, jadi kita bahagi saja dengan 2. Jadi jawapan dia adalah 360. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, jadual 37 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan Fariza. Okay, ada pendapatan aktif, pendapatan pasif dengan perbelanjaan. Okay, jadi hitung tempoh dalam bulan yang diperlukan oleh Fariza untuk menyimpan wang berjumlah. Okey, sekarang ni Fariza dia nak kumpul duit sampai 23,000 ni. Okey, ini adalah dalam table ni pendapatan dan belanjanya bulanan setiap bulan. Okey, jadi ini pendapatan, ini adalah pendapatan. Jadi ini kita campurkan je. Okey, kita campur dan kita tolak. Ya, ini kita tolak, okey. Jadi baki adalah 4200 campur dengan 1300 tolak dengan belanja kita tolakkan. Okey, dia akan jadi RM1550. Okey, ini adalah RM1550 adalah ini untuk sebulan. Okey, 1 bulan ya.
sekarang dia apa soalan, dia nak hitung dalam bulan diperlukan oleh Fariza untuk menyimpan wang berjumlah 23,000. Jadi kalau untuk 23,000 berapa bulan? X bulan lah. Okey, berapa bulan? Jadi kita darab silangkan dia. Okey, 1550X sama dengan 23,000 darab dengan 1. Jadi X sama dengan 23,000 bahagi dengan 1550. Untuk dapatkan berapa bulan ya. Jadi 23,000 bahagi dengan 1550 sama dengan 14.84. Macam itulah. Jadi 14.84. Okey, ini kita nak kata 14 bulan. Dalam 14 dia tak sampai pun 14 bulan, dia 14.8. Jadi untuk 14 bulan dia terlebih lebih lagi. Jadi untuk yang nak dalam bulan yang dia boleh kumpul sebanyak 23,000 adalah 15 bulan lah. 15 bulan. Okey, sebab dia ada point 84-nya. Jadi 15 bulan. Okey, jawapannya adalah B. Jadual 38 menunjukkan kadar premium tahunan per 1,000 nilai muka insurans hayat boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans KMC. Okey, dia bagi table tentang perokok dengan bukan merokok. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Puan Amara ingin membeli polisi insurans sebanyak 130,000, sorry. Hitung premium tahunan bagi Puan Amara yang berumur 33 tahun dan tidak merokok. Okey, jadi dia nak beli insurans. Okey, nilai nak beli adalah 130,000. Jadi ini adalah kadar premium per nilai. Ni per 1,000 nilai muka insurans hayat. Okey. Okey, jadi ini sini ada apa? Ni ada. Ni premium kan? Dia punya rumus. Premium sama dengan nilai muka polisi dengan per MX dengan kadar premium. Okey, itu adalah dia punya rumus dia. Okey, jadi ini polisi insurans ni. Okey, 1,000 kita nak cari premium tahunan ya. Okey, jadi premium tahunan sama juga 130,000 bahagi dengan ini. Okey, sebab dia per 1,000 nilai muka insurans. Okey, bahagi dengan 1,000 darab dengan jap tengok. Okey, ni kita tengok dia punya kadar dia. Puan Amara dia adalah umur 30. Amara dia perempuan. Okey, lepas tu umur dia 33 tahun. Jadi dia tidak merokok. Jadi bukan merokok, perokok. Jadi sini 2.13. Okey, 130,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan 2.13 sama dengan 276.9. Jadi jawapan dia adalah 276. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, 39 kan, hampir habis. Okey, ni adalah hitung metrik. Hitung nilai X dan Y dalam persamaan metrik. Okey, Y. Okey, nanti kita salin balik kat sini. X 6 tolak dengan 2. Sini 6Y sama dengan 72. Okey, dia akan jadi X 6 tolak dengan ini 2 darab dengan ni jadi 12 per dengan Y, 2Y sama juga 72. Okey, kita nak cari X dan Y. Okey, jadi kita keluarkan X dulu. X tolak dengan 12 sama dengan 7. X sama dengan 7 campur ni 12 kita bawa sini, jadi dia akan jadi positif 12. 7, 8, 9, 19. Jadi X sama dengan 19. Okey, kita cari Y pula. Untuk Y, 6 tolak dengan 2Y sama dengan 2.
negatif 2y sama dengan 2 tolak dengan 6. Y sama dengan sini jadi negatif 4 per dengan negatif 2. Negatif-negatif tak ada. Jadi dia jadi 2 per 1. 2 per 1 ni samalah dengan 2. Jadi Y sama dengan 2. Okey. X sama dengan 19, Y sama dengan 2. X sama dengan 19, Y sama dengan 2. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, soalan terakhir. Okey, dia bagi metrik. Okey, ni metrik ni kita selesaikan sajalah kan. 4. Okey, sini 2, sini negatif 3, sini kosong, sini 1 per 2. Okey. Akan jadi kita darabkan terus je lah. 4 darab 2 sama dengan 8. 4 darab dengan negatif 3 sama dengan negatif 12. 4 darab dengan kosong jadi kosong. 4 darab dengan 1 per 2. Okey, dia akan jadi 1 per 2. Akan jadi 2 lah. 4 darab dengan 1 per 2 sama dengan 4 bahagi 2. Jadi jawapan dia adalah 2. Ini jawapan dia. Dari 80 negatif 12. 80 negatif 12, 2. Jadi jawapan dia adalah B.